satu punya. Tak, ni tak apa dulu. Ni saya pegang dulu. Okey, baik. Saya pegang dulu. Boleh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Jadi hari ini saya akan lakukan sidang media untuk memberi update ataupun status terkini projek perumahan lewat sakit dan terbengkalai. Jadi bersama saya adalah Puan Nur Sazila, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perumahan serta pasukan yang kemudiannya kalau ada soalan daripada pihak media, insya-Allah saya akan cuba jawab. Okey, baik. Untuk menguruskan projek sakit lewat dan terbengkalai ini di peringkat Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, kita telah tubuhkan satu jawatankuasa khas ataupun task force. Yang mana task force ini kita bermesyuarat setiap bulan. Term of reference ataupun terma rujukan task force ini memang kita tumpukan kepada 4 perkara utama. Iaitu pertama adalah soal untuk kita track untuk pengenal pastian, kemudian soal resolve untuk kita selesaikan penyelesaian, ketiga soal preventif untuk kita mencegah, dan yang terakhir adalah soal forward modelling ataupun langkah model ke hadapan. Ini adalah sidang media yang kedua yang kita lakukan, susulan sidang media yang pertama yang diadakan awal bulan ini untuk data bagi bulan Januari. Jadi untuk hari ini, kalau saya boleh kongsikan adalah untuk data terkini, status terkini projek perumahan sakit, yang mana ada dua data yang saya akan kongsikan. Pertama, ini adalah soal status terkini untuk bagi bulan sehingga 28 Februari, yang mana kalau dilihat adalah ada beberapa angka yang sebenarnya penting untuk kita faham status terkini, iaitu kalau kita lihat bermula pada 31 Januari terdapat 166 projek yang kita rekodkan sebagai projek lewat, manakala terdapat 437 projek yang kita rekodkan sebagai sakit. Cuma untuk bagi tempoh sebulan daripada hujung bulan 1 sehinggalah hujung bulan 2 terdapat perubahan angka yang kita nak kemas kini, iaitu yang terbaru bagi sehingga 28 Februari sebanyak 145 projek perumahan swasta yang lewat daripada kemajuan semasa dan juga 436 projek yang dikategorikan sakit daripada 3,117 projek perumahan swasta berlesen. Kalau lihat memang ada pengurangan. Kalau kita tengok daripada 116 dia dah turun sedikit kepada 145, manakala untuk yang sakit pun ada rekod penurunan. Cuma yang saya nak kongsikan ini juga yang kenapa kita buat draft ataupun gambar rajah sedemikian rupa untuk menunjukkan bahawa data ataupun angka ini terlalu dinamik. Jadi kalau kita boleh lihat daripada keseluruhan projek tersebut, sebenarnya untuk sebagai contoh projek sakit walaupun hanya turun 1, tetapi projek yang kita berjaya selesaikan sehingga menerima sijil perakuan siap dan pematuhan ataupun Certificate of Completion CCC adalah sebanyak 20 projek sakit. Walaupun dia nampak turun hanya 1, tetapi kita sebenarnya telah berjaya selesaikan 20 projek yang mendapat CCC. Manakala sebanyak 6 projek lagi telah dipantau dengan rapi sehingga dia sakit dia dah jadi lancar balik. Jadi sebenarnya sebab itu untuk menyusun data ini kita cuba perincikan sebaik mungkin kerana data itu terlalu dinamik. Perkara yang seterusnya untuk memahami kenapa data ini dinamik dan juga bermula daripada bulan lepas, pelaporan kita juga kita tunjukkan unjuran jangkaan kita projek sakit dan juga lewat bagi tahun 2023.
Kalau tengok keadaan semasa ini, ketika tempoh akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus COVID-19, tempoh hari memang ada undang-undang yang mana kita telah memberi pengecualian ataupun penangguhan extension of time kepada projek-projek pembinaan sebanyak 2 kali. Jadi EOT itu telah mula berakhir. Bila berakhir, maka projek-projek dulu yang kita tidak kategorikan sebagai lewat ataupun sakit, kita kesan itu yang akan menjadi satu projek sakit ataupun lewat tahun ini. Jadi sebab itu, kita tahu juga kesan daripada pasca COVID tersebut juga ada isu-isu sebagai contoh bahan binaan yang mungkin tapak-tapak yang menghadapi kekurangan bahan binaan dan juga tenaga kerja di tapak projek. Kalau berdasarkan pengamatan ketika ini, keadaan pemulihan ini dijangka akan mengambil masa sehingga suku kedua tahun 2024 untuk pulih sepenuhnya. Untuk kalau saya nak tunjuk yang angka yang di bawah ini, soal unjuran tadi, berdasarkan unjuran yang kita ada, kita jangkakan kalau tengok tahun ini kita jangkakan akan yang bertambah lewat itu sebanyak 181, manakala sebanyak 282 pula kita unjurkan sebagai sakit. Maka angka inilah yang kita sebenarnya pantau, iaitu sekitar 326 untuk projek lewat termasuk unjuran dan juga 718 untuk projek sakit termasuk unjuran. Kemudian kalau kita lihat, ni angka yang sering saya jawab di dalam Dewan soal projek terbengkalai. Kalau kita tengok angka terkini soal projek terbengkalai, angka yang kita ada adalah sebanyak 110. Berdasarkan rekod bulan lepas, kita ada 115 projek terbengkalai dan tujuan kita juga menyusun data melalui kaedah ini supaya tidak berlaku kesangsian soal data itu yang dianggap sering berubah-ubah. Maka sebab itu data ini kita publish secara bulanan. Jadi untuk projek terbengkalai, bulan Januari 115, cuma untuk bulan 2 sehingga 28 Februari, kita catatkan sebanyak 5 penurunan. Projek yang kita telah berjaya keluarkan daripada senarai projek terbengkalai iaitu pertama, Dolomite Park Avenue di Gombak, Selangor, iaitu adalah penyelesaian dengan pembeli. Kedua, Taman Petaling Utama, penyelesaian dengan pembeli. Yang ketiga adalah Kasar Melati Gombak di Selangor, yang ini kita berjaya pastikan dia mendapat CCC. Yang keempat adalah Pantai Avenue Bukit Kerinci di Kuala Lumpur, penyelesaian dengan pembeli, dan juga lot 5918 sehingga 5927 Mukim Bukit Besar Kuala Terengganu. Ini juga penyelesaian pembeli. Secara keseluruhan 5 projek ini membabitkan jumlah pembeli seramai 295 orang. Berdasarkan yang 110 projek ini, ianya masih melibatkan 23,563 unit rumah dan juga 13,931 orang pembeli. Jadi kaedah yang kita boleh untuk selesaikan masalah projek terbengkalai itu ada 3, iaitu kita kena tengok cara untuk memastikan penyiapan projek sehingga memperoleh CCC. Kedua yang disebut tadi, penyelesaian pembeli, ada persetujuan antara pembeli dan juga pemaju. Dan yang ketiga adalah melalui kaedah penukaran pemajuan. Itu sudut yang pertama soal angka dan juga statistik, supaya di peringkat Task Force Projek Lewat, Sakit dan Terbengkalai ini, kami akan adakan status terkini ni secara bulanan. Perkara yang kedua, yang sebenarnya pengumuman yang agak ialah hopefully ada kesan yang lebih baik, iaitu bagi tahun 2023, KPKT telah diluluskan peruntukan pembangunan ataupun DE tambahan berbentuk one-off untuk tahun ini berjumlah 20 juta ringgit.
yang disasarkan untuk memulihkan projek terbengkalai bagi rumah siap dan diduduki tetapi tanpa CCC. Pemilihan projek ini juga amat kritikal untuk dipulihkan terlebih dahulu mengambil kira faktor keselamatan dan daya huni rakyat yang telah mendiami rumah-rumah tersebut. Peruntukan ini juga sebenarnya merupakan tambahan ke atas peruntukan pembangunan di sedia ada yang berjumlah 4.9 juta ringgit. Ini menjadikan secara keseluruhan peruntukan yang kita ada untuk tujuan ini, untuk tujuan memulihkan projek-projek terbengkalai adalah sebanyak 24.9 juta ringgit, iaitu meningkat sebanyak 407.22% berbanding tahun 2022. Kaedahnya nanti dengan adanya peruntukan ini, sebab itu juga sidang media ini penting untuk kita menjalinkan kerjasama dengan pihak kerajaan negeri. Yang pertama, yang paling penting ketika ini adalah untuk kerajaan negeri mengenal pasti projek-projek yang sesuai dan berupaya untuk kita pulihkan pada tahun ini untuk memelihara kesejahteraan para pembeli rumah yang terjejas. Buat ketika ini, bagi pihak task force kita telah mengadakan hubungan yang secara terus dengan task force di peringkat kerajaan negeri. Contohnya kerajaan negeri yang telah ada jawatankuasa yang khusus untuk menilai keadaan projek terbengkalai dan juga sakit ini adalah Kerajaan Negeri Selangor dan kemudian di bawah Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor. So melalui kaedah ini, melalui adanya peruntukan yang kita tawarkan untuk tahun 2023, kita mengharapkan juga kerajaan-kerajaan negeri dapat juga menubuhkan jawatankuasa khas terutamanya negeri yang ada projek sakit dan terbengkalai ini bagi memastikan kelancaran usaha kita untuk memulihkan projek terbengkalai. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Ya. Untuk ketika ini, kalau kita lihat trend dia adalah bergantung juga, dia bukannya semestinya tapi bergantung juga dengan keseluruhan jumlah pemajuan yang ada. Jadi secara statistiknya di Lembah Kelang inilah yang paling tinggi soal pembangunan yang ada dan juga yang terkesan soal sakit dan terbengkalai juga terdapat banyak di Klang Valley. Cuma di bandar-bandar lain juga kita memantau secara erat juga. Lagi? Saya rasa memang itu lebih kepada status terkini. Jadi untuk peringkat akan datang, maksudnya task force sekarang ini kita telah sebenarnya berhubung dengan kerajaan negeri-negeri yang kita sasarkan ini dengan mengharapkan ada respon balas dan insya-Allah dalam tempoh sebulan ini kita cuba juga menamatkan projek terbengkalai yang kita hendak pulihkan, termasuk juga status terkini insya-Allah yang kita akan laporkan pada bulan depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih.